Bilik 6 dah bersedia ke? Okey, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Junjung adat budaya, gambir salam kolapem di ruang maya, warisan Nusa bersama martabat. Akan disusun menjadi madah, bicara dilontar, kampus KBM, ilmu diiman, dikongsi bersama, minda bercambah. Selamat menyertai kolokium pemantapan bahasa Melayu dan pertandingan inovasi Kolopem 2022 anjuran Institut Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu. Kolokium ini berlangsung selama 2 hari iaitu bermula 20 Julai hingga 21 Julai 2022 secara dalam talian. Tema Kolopem 22 ialah pemantapan penyelidikan bahasa Melayu dan inovasi peneraju kecemerlangan pendidikan. Bagi pihak penganjur, kami mengalu-alukan kebersamaan dan keberadaan para pembentang serta peserta secara maya dalam menjayakan Kolopem 2022 ini. Sidang maya yang dihormati, untuk maklumat semua, sebab 3 kajian tindakan yang akan dibentangkan melalui saluran bilik 6. Pembentangan tersebut merangkumi yang telah ditetapkan. Baiklah hadirin sekalian, sesi pembentangan akan dimulakan. Peringatan untuk hadirin sekalian untuk memastikan mikrofon ditutup semasa video pembentangan dimainkan. Oleh itu, majlis dengan berbesar hati mempersilakan pembentang pertama iaitu Saudara Muhammad Affan bin Ahmad dengan tajuk meningkatkan penguasaan ayat susunan songsang dengan menggunakan paisang dalam kalangan murid tahun 5. Untuk membuat pembentangan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Affan bin Ahmad dari Sekolah Kebangsaan Sungai Jejawi Teluk Intan Perak akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya pada hari ini iaitu meningkatkan penguasaan ayat susunan songsang dengan menggunakan paisang dalam kalangan murid tahun 5. Paisang merupakan singkatan daripada perkataan pai ayat susunan songsang. Ayat susunan songsang dipanggil sebagai ayat songsang, iaitu ayat yang mengalami proses pendepanan predikat, iaitu predikat mendahului subjek. Hal ini bermaksud dalam ayat susunan biasa, pada bahagian mula-mula ayat itu mestilah terdiri daripada subjek dan diikuti dengan predikat. Namun begitu, bagi ayat susunan songsang ini berlakunya pertukaran kedudukan subjek dan juga predikat, iaitu predikatnya berada di hadapan dan subjeknya berada di belakang. Dalam proses ini, seluruh bahagian predikat atau sebahagian predikat diletakkan di hadapan konstituen subjek, iaitu pada bahagian permulaan ayat. Ayat susunan songsang merupakan aspek tata bahasa yang terkandung dalam kurikulum standard sekolah rendah ASSR, iaitu bagi subjek bahasa Melayu. Inovasi paisang ini menerapkan belajar sambil bermain. Menurut Erickson 1985, dalam buku perkembangan awal kanak-kanak oleh Haliza Hamzah dan Joy N. Samuel mengatakan bahawa bermain ialah satu aktiviti semula jadi dan keperluan bagi setiap kanak-kanak. Mereka belajar dan meneroka persekitaran melalui aktiviti bermain kerana imajinasi mereka yang tinggi. Woo! Adapted Mind Math! Come explore the site with me. I'm in first grade, so I'll pick that. Neato! A fun
Isu dan masalah yang saya hadapi sewaktu mengajar topik ayat susunan songsang ini kepada murid-murid ialah murid tidak dapat memahami topik ayat susunan songsang dengan sebaiknya. Yang kedua, murid-murid berasa keliru dan tidak dapat membezakan antara ayat susunan biasa dengan ayat susunan songsang. Yang ketiga, murid berasa bosan dan kurang mahir menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir, murid kurang mahir membaca ayat susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Objektif inovasi Paisang ini adalah merujuk daripada Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran Bahasa Melayu tahun 5 iaitu KSSR Semakan iaitu 5.3.4 memahami dan membina ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang mengikut konteks. Yang pertama, objektifnya membantu murid memahami topik ayat susunan songsang. Yang kedua, membantu murid membezakan antara ayat susunan biasa dengan ayat susunan songsang. Yang ketiga, mewujudkan perasaan seronok dan memahirkan murid untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada ayat susunan songsang dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir adalah untuk membantu murid membaca ayat susunan songsang dengan sebutan dan intonasi yang betul. Peserta kajian yang telah saya jalankan ini melibatkan seramai 18 orang murid daripada murid tahun 5, iaitu murid lelaki dan murid perempuan. Di sini, mereka terdiri daripada murid luar bandar yang terletak di daerah Hilir Perak. Dan untuk makluman semua, mereka ini sebahagiannya daripada murid yang kurang memahami ayat susunan songsang dan sebahagian lagi mereka yang sudah mahir dalam penguasaan ayat susunan songsang. Jadi di sini berlakunya bimbingan antara murid yang lemah dalam pemahaman ayat susunan songsang dengan murid yang lebih mahir. Berikut merupakan tindakan yang telah saya jalankan bagi melaksanakan kajian tindakan ini iaitu menggunakan 4 langkah. Yang pertama, merancang, kedua bertindak, ketiga memerhati, dan yang keempat mereflek. Keempat-empat langkah ini saya telah gunakannya melalui model Kip Lewin tahun 1946. Bagi langkah yang pertama ini iaitu merancang, saya telah mengenal pasti kaedah pengumpulan data yang sesuai, antaranya ujian pra dan ujian pasca, kedua pemerhatian turut serta, dan yang ketiga soal selidik. Sampel kajian yang telah saya gunakan ini seramai 18 orang murid tahun 5. Tempoh masa pengajaran ini dilaksanakan iaitu dilaksanakan sekali seminggu selama sebulan. Oleh itu, saya turut menerapkan pembelajaran kooperatif, konstruktivisme, dan kolaboratif. Oleh itu, elemen belajar sambil bermain ini turut saya terapkan. Seterusnya, bagi langkah bertindak pula, saya meminta murid-murid untuk berbincang dan membentuk ayat susunan biasa dengan menggunakan kad perkataan dalam kumpulan masing-masing. Yang kedua, mereka perlu tukarkan kedudukan subjek, predikat dan keterangan untuk membentuk ayat susunan songsang. Seterusnya, murid perlu menulis ayat susunan songsang di ruangan Paisang. Kemudian, guru perlu menyemak jawapan yang telah mereka hasilkan. Akhir sekali, mereka perlu menjawab kuis dengan mengimbas kod QR sebagai aktiviti pengayaan. Berikut merupakan gambar pelaksanaan inovasi Paisang iaitu murid perlu berbincang secara berkumpulan untuk membentuk ayat susunan biasa terlebih dahulu dengan menggunakan kad perkataan yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, murid-murid akan menunjukkan hasil pembinaan ayat susunan biasa yang telah dibentuk secara berkumpulan. Dan seterusnya akan murid-murid menukarkan ayat susunan biasa kepada bentuk ayat susunan songsang dalam bentuk tulisan di situ. Dan pastinya wujudnya perbincangan dan juga bimbingan serta bantuan dalam kalangan murid yang lemah bersama dengan murid yang lebih mahir. Seterusnya, mereka akan
turut menyemak jawapan bersama-sama dengan guru dan hasilnya dapat kita lihat di situ penulisan ayat susunan songsang tersebut. Akhir sekali, murid perlu mengimbas kod QR yang terdapat pada produk inovasi Paisang ini bagi melaksanakan aktiviti pengayaan iaitu menjawab kuis Paisang. Dan pastinya murid-murid akan lebih bermotivasi untuk berbincang dalam kumpulan bagi menyelesaikan kuis tersebut. Bagi langkah yang keempat, yang terakhir ini, iaitu merefleksi. Di sini, guru dapat mengesan tahap penguasaan murid bagi dicatatkan tahap penguasaan mereka dalam pentaksiran bilik darjah, iaitu PBD. Kemudian, di sini, guru juga dapat mengesan kelemahan murid dalam kemahiran bahasa. Pastinya, guru sebagai fasilitator ini akan membimbing yang lemah bersama dengan bimbingan rakan-rakan yang lebih mahir. Akhir sekali, di sini juga guru dapat melakukan penambahbaikan terhadap pembelajaran dan pemudahcaraan yang dijalankan pada hari tersebut. Dapatan kajian yang telah diperolehi di sini melalui ujian pra dan ujian pasca didapati bahawa seramai 5 daripada 18 orang murid ataupun responden ini menunjukkan keputusan yang kurang memuaskan iaitu belum menguasai topik ayat susunan songsang ini dengan sebaiknya dalam ujian pra. Di sini dapat kita lihat keputusan mereka di bawah paras 40%. Selepas ujian pasca dijalankan di sini, keputusan mereka ini lebih meningkat iaitu berada lebih daripada 40% markahnya. Maka, murid-murid yang lain juga di sini turut menunjukkan peningkatan markahnya dari ujian pra pada ujian pasca yang telah dijalankan. Selain itu, saya turut menjalankan soal selidik kepada murid-murid yang telah menggunakan produk inovasi Paisang tersebut. Untuk pengetahuan semua, dalam borang soal selidik ini terbahagi kepada beberapa bahagian iaitu dari aspek kognitif, afektif, ketiga, kemahiran bahasa dan yang terakhir iaitu aspek sosial. Di sini dapatlah kita perhatikan bahawa lebih daripada 90% murid-murid bersetuju ataupun memberikan respons yang positif dalam penggunaan produk inovasi Paisang tersebut. Win at work by communicating effectively. With Grammarly, meet Ty. He is emailing. Kesan positif penggunaan produk inovasi Paisang ini iaitu murid dapat menguasai kemahiran bahasa dengan sebaiknya iaitu dari aspek kemahiran membaca dan juga kemahiran menulis. Seterusnya, ia juga dapat membentuk kemahiran sosial yang positif dalam kalangan murid kerana ia dilakukan secara berkumpulan. Pastinya, ia amat selari dalam pembelajaran abad ke-21 yang menekankan pembelajaran berpusatkan murid dan dengan adanya implementasi teknologi maklumat dan komunikasi iaitu TMK dalam pembelajaran iaitu produk ini adanya teknologi imbasan kod QR bagi melaksanakan aktiviti pengayaan. Seterusnya, murid-murid akan merasa lebih seronok dan yakin sewaktu mempelajari tajuk ayat susunan songsang dengan menggunakan Paisang. Seterusnya, guru-guru dapat menjalankan pentaksiran bilik darjah iaitu PBD dengan lebih mudah. Dan akhir sekali, pastinya produk inovasi Paisang ini turut mungkin ataupun turut murid kemahiran berfikir aras tinggi kerana adanya penerapan dalam penggunaan produk inovasi Paisang ini iaitu membezakan ataupun mengenal pasti perbezaan antara ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang dan juga dapat melahirkan murid-murid untuk mengaplikasi serta mensintesis ayat susunan songsang yang betul. Amat besar potensi inovasi Paisang ini untuk disebarluaskan kepada sesiapa sahaja.
Antaranya, ia boleh digunakan oleh murid kelas lain iaitu murid tahun 6 kerana dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran Bahasa Melayu tahun 6 KSSR Semakan turut mengandungi topik ayat susunan biasa dan juga ayat susunan songsang. Selain itu, ia boleh digunakan untuk murid pemulihan bagi membentuk ayat susunan biasa kepada bentuk ayat susunan songsang dengan lebih mudah melalui penggunaan inovasi Paisang. Seterusnya, produk ini boleh dikongsikan juga untuk murid sekolah berhampiran iaitu sekolah anak sungai kerana sekolah anak sungai ini merupakan sekolah yang berhampiran dengan sekolah saya. Dan seterusnya di sini, produk inovasi Paisang ini boleh dikongsikan kepada guru-guru Bahasa Melayu melalui perkongsian amalan terbaik dalam pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC. Dan akhir sekali, ia boleh dipasarkan kepada murid-murid lain kerana harganya murah. Baiklah, selesai sudah pembentangan. Beralih ke sesi soal jawab untuk tempoh 5 minit. Oleh itu dipersilakan para penonton sekiranya ada persoalan yang ingin dikemukakan kepada pembentang, dipersilakan. Baiklah, jika tiada soalan yang ingin dikemukakan, kita teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Afan bin Ahmad atas pembentangan sebentar tadi. Hadirin sekalian, sesi pembentangan diteruskan dengan tayangan rakaman pembentangan kertas kajian yang kedua. Dipersilakan saudari Nur Atikah dengan tajuk Pengajaran dan Pembelajaran Kata Kerja Berimbang Awalan Men menggunakan kaedah Sony. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atikah binti Muhammad Nur, mewakili ahli kumpulan, akan membentangkan kajian tindakan yang bertajuk Pengajaran dan Pembelajaran Kata Kerja Berimbuhan Awalan menggunakan kaedah Sony. Ahli kumpulan terdiri daripada Muhammad Rashidi bin Abdul Manah, Rahimah binti Yaakob, Nur Atikah binti Muhammad Nur, Nur Nazwa binti Osman dan Nur Zahid bin Musa. Pengenalan kepada kaedah Sony. Kaedah Sony ini dibangunkan untuk membantu murid tahap 1 bagi menguasai kata kerja yang menerima imbuhan awalan men. Kaedah ini juga dapat membantu murid untuk menukarkan perkataan berimbuhan kepada kata dasar dengan betul. Antara huruf-huruf yang terlibat dalam kajian ini adalah melibatkan huruf S, K, T dan P. Huruf-huruf ini dijadikan kad huruf Sony, Kong, Ton dan Pom. Objektif kaedah Sony yang pertama, membantu murid untuk menguasai kata kerja yang menerima imbuhan awalan. Yang kedua, menjadi panduan kepada murid untuk menukarkan kata kerja berimbuhan awalan kepada kata dasar. Dan yang ketiga, membantu murid untuk menukarkan kata kerja aktif kepada kata kerja pasif. Seterusnya, masalah utama yang dihadapi oleh murid semasa menjalankan sesi PDP yang lalu, pengkaji mendapati beberapa orang murid melakukan kesalahan semasa guru memberikan latihan untuk menukarkan kata dasar kepada kata kerja berimbuhan awalan men. Masalah utama
Okey. Yang kedua, pengkaji turut mengenal pasti masalah yang berlaku apabila murid tidak dapat menukarkan kata kerja aktif kepada kata kerja pasif ataupun sebaliknya. Rentetan daripada permasalahan yang timbul, pengkaji telah membuat keputusan untuk memperkenalkan kaedah Sony bagi mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid. Peserta kajian terdiri daripada 20 orang murid tahun 3 di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Bacang. Okey, antara huruf-huruf yang mengalami perubahan, terdapat 4 huruf yang akan mengalami perubahan apabila menerima imbuhan men iaitu P, T, K dan S. Berikut merupakan huruf tersebut dan nama yang dicipta untuk memudahkan murid mengingat. S, Sony. Huruf pertama yang bermula dengan huruf S akan bertukar menjadi NY. Kong, huruf pertama yang bermula dengan huruf K akan bertukar menjadi NG. Huruf T akan bertukar menjadi N dan huruf P akan bertukar menjadi M. S, Sony. Sony membawa maksud apabila perkataan bermula dengan huruf S, huruf tersebut akan bertukar menjadi NY. Sebagai contoh, sapu menjadi menyapu. Berikut merupakan contoh penggunaan huruf S iaitu sapu menjadi menyapu. Huruf K pula, K membawa maksud apabila perkataan bermula dengan huruf K, huruf tersebut akan bertukar menjadi NG. Sebagai contoh, kira menjadi mengira. Berikut merupakan contoh kira apabila menerima imbuhan men akan bertukar menjadi mengira. Seterusnya T iaitu tone. Tone membawa maksud apabila perkataan bermula dengan huruf T, huruf tersebut akan menjadi N. Sebagai contoh, tulis menjadi menulis. Berikut contoh tulis menerima imbuhan men, tulis akan bertukar menjadi menulis. Huruf P iaitu pom. Pom membawa maksud apabila perkataan bermula dengan huruf P, huruf tersebut akan bertukar menjadi M. Sebagai contoh, perkataan petik akan menjadi memetik. Berikut merupakan contoh petik menerima imbuhan men, memetik. Maklumat pelaksanaan. Kajian tindakan ini melibatkan murid tahun 3 di SJKC Bacang, Melaka. Kajian tindakan ini melibatkan kos yang minima kerana hanya memerlukan kad berwarna, plastik laminat atau kotak kitar semula sahaja. Berikut merupakan contoh penggunaan kad yang telah dihasilkan iaitu kad Sony, Kong, Ton, Pom. Kad ini akan diberi penerangan di belakang kad yang membolehkan murid untuk mengakses sendiri tanpa bantuan guru. Berikut merupakan contoh soalan ujian pra. Yang pertama, tuliskan kata dasar daripada perkataan yang diberikan. Ibu menyidai baju di ampayan, perkataan menyidai digariskan dan murid perlu menulis kata dasar. Soalan seterusnya, tambahkan imbuhan awalan men yang betul pada kata dasar yang diberikan. Contoh yang pertama, budak-budak nakal itu pukul anjing-anjing liar di pinggir hutan. Maksudnya budak-budak nakal itu pukul. Jadi murid perlu menambahkan imbuhan awalan men di hadapan perkataan pukul. Perbezaan markah sebelum dan selepas kaedah Sony diperkenalkan. Jika diperhatikan, bar yang berwarna merah mewakili ujian pra, manakala
Yang berwarna oranye mewakili ujian pasca dan yang berwarna hijau merupakan perbezaan markah antara ujian pra dan ujian pasca. Jika dilihat dari gambar rajah berikut, jelas menunjukkan ujian pasca markah yang diperoleh oleh murid antara 8 hingga 10 markah berbanding dengan ujian pra hanyalah di bawah markah 4 sahaja. Okey, rumusan. Kaedah ini dilihat sangat membantu murid untuk menguasai cara menukarkan kata kerja berimbuhan kepada kata dasar dan penggunaan kata dasar yang menerima imbuhan dengan betul. Okey, pengkaji ingin menambah baikkan ini dengan mencetaknya di kedai dalam bentuk yang lebih menarik dan boleh diubah suai sebagai papan permainan seperti jutaria. Di samping itu, pengkaji bersama ahli kumpulan bercadang untuk mewujudkan aplikasi dalam talian menggunakan kaedah Sony ini supaya dapat memberi lebih manfaat kepada pengguna memandangkan dunia digital kini lebih diminati dan juga berkembang maju. Okey, sekian sahaja daripada kami. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Oleh itu, sesi soal jawab telah pun dibuka. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Dipersilakan. Baiklah, jika tiada soalan yang ingin dikemukakan, kita teruskan kepada pembentangan yang seterusnya. Terima kasih diucapkan kepada saudari Nur Atikah binti Muhammad Nur atas maklum balas dan pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, tanpa melengahkan masa lagi, dipersilakan pembentang ketiga iaitu saudara Ahmad Taruk bin Sumo dengan tajuk Membina Perkataan Bersuku Kata KV-KV dan KV-KV-KV murid kurang upaya pendengaran menggunakan kaedah jari interaktif. Untuk membuat pembentangan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Ahmad Taruk bin Sumo dan Encik Ahmad Adhan Fahmi bin Ramli akan membentangkan satu kajian tindakan yang bertajuk Membina Perkataan Bersuku Kata KV-KV dan KV-KV-KV murid kurang upaya pendengaran menggunakan kaedah jari interaktif. Baiklah, hadirin yang saya hormati sekalian. Pengenalan. Pendidikan khas satu program memenuhi keperluan pendidikan murid berkeperluan khas. Merujuk pendekatan, rancangan pendidikan, strategi, kaedah dan teknik untuk mengajar murid-murid istimewa supaya mereka juga berpeluang untuk memperoleh pendidikan yang sama dengan murid-murid aliran arus perdana. Masalah dominan murid-murid bermasalah pendengaran dalam subjek Bahasa Malaysia seringkali berlaku. Menurut Zaini Hashim 1992 dalam Menjuntin Ebin 1997, kanak-kanak bermasalah pendengaran mengalami permasalahan dalam perkembangan pertuturan dan bahasa mereka. Hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat pula latar belakang kajian tindakan ini. Pengumpulan data awal ujian diagnostik seorang murid, 2 set soalan KV-KV dan set KV-KV-KV. Skor set KV-KV ialah 3/6 pada bahagian pertama
3/6 pada bahagian kedua, 2/6 pada bahagian ketiga, 2/6 pada bahagian keempat dan 2/6 daripada bahagian 5. Bagi set KV, murid memperoleh 3/6 pada bahagian pertama dan 2/6 pada bahagian 3 dan 1/6 pada bahagian 4 dan bahagian 5. Jadi skor keseluruhan set KV 12/30 iaitu 40%, manakala 9/30 iaitu 33% bagi set KV. Jadi di sini kita dapati murid berada dalam kategori lemah. Analisis portfolio murid, buku latihan dan rekod pencapaian dalam subjek weekend, pengkaji mendapati bahawa murid menunjukkan pencapaian yang paling lemah. Atas alasan ini, pihak pengkaji telah pun menjalankan kajian meningkatkan penguasaan murid dengan menggunakan jaring interaktif. Baik, fokus kajian. Pengkaji memilih untuk meningkatkan kemahiran membina perkataan bersuku kata KV dan KV. Kerana dalam pembelajaran BM, kemahiran mengeja dan membatang merupakan kemahiran asas sebelum murid mengetahui kemahiran-kemahiran yang lain dalam kemahiran membaca. Dari segi kebolehtabiran intervensi mudah dijalankan kerana murid tinggal di asrama dan pelaksanaan jaring interaktif tidak memerlukan persiapan yang lama. Kebolehgunaan jaring interaktif sesuai untuk dilaksanakan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Kawalan mata pelajaran BN kerana pengkaji mempunyai kemahiran lebih mendalam mengenai mata pelajaran ini. Bilangan murid seorang tumpuan terhadap intervensi dapat dilakukan sepenuhnya. Dan pengkaji juga berkolaborasi dengan guru-guru sekolah, pihak pentadbir, ibu bapa, murid dan rakan. Baik, kajian lepas. Syarifah dan Solihah Syed Muhammad Khair 2014 mengkaji penggunaan bahan bantu belajar dalam meningkatkan kemahiran murid mengeja perkataan KV ke atas 4 orang murid kurang upaya pendengaran tahun 1 dan dapatan menunjukkan bahawa BBB mampu meningkatkan kemahiran mengeja perkataan KV. Seterusnya, Muhammad Wazir Saiti 2011 menjalankan kajian untuk meningkatkan kemahiran mengeja murid-murid dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan menggunakan kad perkataan dan kad gambar. Keputusan menunjukkan murid-murid dapat mengingat ejaan dengan lebih baik serta menunjukkan minat untuk belajar melalui penggunaan kad perkataan dan kad gambar. Berdasarkan 2 kajian lepas dan beberapa kajian lepas yang lain yang dimuatkan dalam kajian ini, pengkaji mendapati bahawa jaring interaktif merupakan salah satu kaedah yang boleh digunakan sebagai bahan bantu mengajar untuk meningkatkan penguasaan KV dan juga KV. Baik, hadirin yang dihormati sekalian, kita lihat istilah kajian tentang jaring interaktif. Jaring interaktif membawa konsep jari-jari digunakan membantu murid meningkatkan kemahiran membina perkataan. Kedua-dua belah jari, tangan kiri dan kanan dipakaikan dengan sarung tangan. Jadi kelima-lima jari pada tangan kiri dan kanan disarungkan dengan kad huruf yang berbentuk cincin, memaparkan huruf-huruf vokal pada tangan kanan dan huruf konsonan pada tangan kiri. Huruf A pada ibu jari, I pada jari telunjuk, I pada jari hantu, O pada jari manis dan U pada jari kelingking dan pada tangan kanan. Baik, tangan kanan disarungkan cincin huruf vokal lalu digabungkan dengan huruf konsonan pada tangan kiri untuk
membentuk perkataan suku kata KV. Contohnya sekiranya ingin membentuk perkataan bola, tangan kanan membuat kod tangan huruf P dan disentuhkan pada ibu jari tangan kiri. Ini ialah sebuah ringkas tentang istilah kajian, iaitu jari interaktif. Baik, objektif kajian. Merujuk kepada objektif kajian, kita dapati objektif umum, meningkatkan kemahiran membina perkataan bersuku kata KV dan KV murid KUP. Objektif khusus, meningkatkan kemahiran murid KUP membatang suku kata KV dan KV dengan betul menggunakan kaedah jari interaktif. Dan yang kedua, meningkatkan kemahiran murid KUP mengeja perkataan KV dan KV cara bertulis dengan betul menggunakan kaedah jari interaktif. Baiklah, kita sudah pun melihat objektif kajian ini. Sekarang kita akan melihat persoalan kajian. Baik, yang pertama, adakah kaedah jari interaktif dapat meningkatkan kemahiran murid KUP membatang suku kata KV dan KV dengan betul. Persoalan kajian yang kedua, adakah kaedah jari interaktif dapat meningkatkan kemahiran murid KUP untuk mengeja perkataan bersuku kata KV dan KV secara bertulis dengan betul. Baik, itu persoalan kajian. Baik, peserta kajian dalam kajian ini ialah murid tahun 3, iaitu lelaki, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Pemerlu Integrasi dan menghadapi masalah pendengaran 80 dB dan telinga kanan pada telinga kanan dan 70 dB pada telinga kiri. Baik, dan masalah murid ini dikenal pasti dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris. Tapi kajian ini lebih berfokus kepada Bahasa Melayu. Baik, setelah dijalankan beberapa intervensi dan juga proses, maka dapatan kajian. Persoalan 1 kajian, selepas intervensi prestasi murid meningkat dan mencapai tahap cemerlang. Analisis dokumen menggunakan lembaran kerja juga menjawab persoalan kajian yang pertama. Murid menunjukkan peningkatan yang ketara dalam aspek membatang suku kata KV dan KV setelah menggunakan kaedah jari interaktif. Persoalan kajian kedua pula, pencapaian murid dalam aspek mengeja perkataan bersuku kata KV dan KV secara bertulis dengan betul meningkat. Pencapaian grade E setelah intervensi dilaksanakan telah menunjukkan pencapaian yang baik di mana murid berjaya memperoleh grade B. Berbual bersama guru, kelebihan jari interaktif ialah menarik minat murid kerana ada gambar kartun yang memberikan sesuatu yang baharu kepada murid pendidikan khas untuk belajar. Dan impak yang seterusnya ialah murid lebih fokus ke waktu di dalam kelas. Baiklah, setelah kita melihat dapatan kajian, saya ingin tunjukkan lampiran. Lampiran bagaimana kaedah jari interaktif ini dilaksanakan di dalam bilik darjah. Baiklah, hadirin yang saya hormati sekalian, demikianlah sahaja pembentangan yang dapat saya lakukan dalam sesi kali ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Baiklah hadirin sekalian, selesai sudah pembentangan ketiga. Kita telah mendengar satu perkongsian yang menarik dan buka untuk sesi soal jawab. Hadirin boleh mengajukan soalan kepada pembentang. Dipersilakan.
Baiklah, jika tiada soalan yang ingin dikemukakan, maka berakhirlah perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Taruk bin Sumo atas pembincangan sebentar tadi. Sidang maya yang dimuliakan, umpama berjalan dah sampai ke batas, umpama berkayuh sampai ke muara, umpama memanjat dah sampai puncak, umpama berlayar tahu dilabuh. Dengan pembincangan itu tadi, maka berakhir sudah sesi pembincangan menerusi saluran ini. Sebelum mengakhiri majlis kita pada hari ini, diminta untuk semua hadirin membuka kamera bagi sesi fotografi. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Entah sirih, salah sorong, entah kata, salah tutur. Terimalah salam, salam santun, salam maaf, salam ampun. Bagi pihak penganjur, kami ingin memohon maaf andai terdapat kekurangan dan kelemahan sepanjang sesi pembincangan dijalankan. Kami juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pembentang yang telah memberikan kerjasama yang amat baik semasa sesi pembentangan dijalankan. Diingatkan semula kepada semua hadirin untuk mengisi kehadiran borang SPLKM dan juga pautan nilai. Terima kasih semua. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.